Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Suzana binti Muhammad Pinus akan membentangkan kertas yang bertajuk Pendidikan Multibudaya dalam kalangan guru Sekolah Kebangsaan di Negeri Sembilan. Baiklah, pengenalan kepada tajuk saya pada hari ini. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian kaum dan agama. Berdasarkan laporan berita harian bertarikh 22 September 2018, Timbalan Menteri di Jabatan Perpaduan Negara dan Kesejahteraan Sosial dipetik sebagai berkata bahawa aspek perpaduan masih rapuh serta perlu diperkukuhkan dalam kalangan masyarakat yang berbilang bangsa di Malaysia. Peranan guru dilihat menjadi sangat besar kerana mereka adalah merupakan ejen yang paling penting untuk berinteraksi bersama-sama dengan murid dan juga pelajar yang mempunyai latar belakang dari pelbagai budaya. Baiklah, kita lihat kepada penyataan masalah. Data yang diperoleh daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan 2022 menunjukkan tren berlakunya peningkatan penyertaan murid berbangsa Melayu di sekolah kebangsaan serta penurunan penyertaan kaum Cina dan India di sekolah tersebut sepanjang 2019 hingga Julai 2022. Isu pemupukan perpaduan dalam kalangan kumpulan bangsa dan etnik di Malaysia adalah sukar dicapai. Ini adalah kerana persekitaran murid yang lebih homogen. Program-program KPM seperti Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan ataupun kita kenali sebagai RIMUP juga mengalami penurunan kerana pengetua dan guru besar di sekolah dilihat lebih memberatkan program dan aktiviti berdasarkan akademik. Ini adalah menurut laporan tahunan 2018 Pelan Pendidikan Pembangunan Malaysia 2013-2025. Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan juga melaporkan bahawa terdapat jurang pencapaian UPSR dalam kalangan pelajar-pelajar yang bersekolah di sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Data Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil menunjukkan pencapaian minimum kompetensi dalam UPSR 2019 hanya pada 70.03% berbanding dengan SK dan juga SJKC di mana masing-masing 74.46% dan 70.39%. Dalam laporan Akhbar Metro pula, bertarikh 18 April 2021, satu surat dikeluarkan oleh sebuah sekolah menengah di Batu Pahat yang meletakkan syarat kaum bagi pendaftaran kurikulum pelajar tingkatan 1. Syarat-syarat tersebut telah mengklasifikasikan antara lainnya kelab bahasa Cina hanya untuk pelajar kaum Cina dan bola sepak Melayu pula dikatakan hanya untuk pelajar Melayu sahaja. Okay. Okey, objektif kajian adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan pendidikan multibudaya dari aspek integrasikan isi kandungan, pembinaan ilmu pengetahuan, pedagogi saksama, pengurangan prejudis, pemerkasaan budaya sekolah dan struktur sosial guru sekolah kebangsaan di Negeri Sembilan. Kalau kita lihat ini adalah dia punya layout lah, mengenal pasti tahap pengetahuan terhadap 5 aspek yang telah saya sebutkan sebentar tadi, ya, iaitu pendidikan multibudaya dalam kalangan guru sekolah kebangsaan di Negeri Sembilan. Dan soalan kajiannya adalah apakah tahap pengetahuan guru berkaitan multibudaya dari aspek integrasi isi kandungan, pembinaan ilmu pengetahuan, pedagogi saksama, pengurangan prejudis dan pemerkasaan budaya sekolah dan struktur sosial dalam kalangan guru sekolah kebangsaan di Negeri Sembilan. Dan kalau kita lihat inilah ya dia punya unjurannya, apakah tahap pengetahuan terhadap 5 aspek tersebut dalam kalangan guru sekolah kebangsaan di Negeri Sembilan. Okey.
Dan ini adalah metodologi kajian saya. Pendekatan yang saya gunakan adalah kuantitatif dan reka bentuk adalah kajian tinjauan. Prosedur persampelan saya gunakan adalah rawak berstrata dan sampel kajian telah melibatkan 927 orang guru sekolah kebangsaan di Negeri Sembilan. Bagaimana cara saya mendapatkan 927 orang guru tadi? Ya, ini adalah berdasarkan kepada seperti yang dilihat di dalam jadual ini. Kita berdasarkan mengikut daerah-daerah yang ada di daerah di Negeri Sembilan. Okey? Dan okay. Dan prosedur pengumpulan data kita pada awalannya kita dapatkan kelulusan tajuk, kemudian kita dapatkan juga kelulusan EPRD, kemudian kita dapatkan kebenaran daripada JPN Negeri Sembilan, dan akhir sekali sekolah-sekolah telah diberikan soal selidik yang merupakan Google Form, dan data-data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan SPSS bagi mendapatkan data deskriptif dan juga inferensi. Dan data-data tersebut telah diinterpretasikan berdasarkan skor min seperti yang dilihat di sini, ya, rendah, sederhana dan juga tinggi. Dan ini adalah profil responden bagi kajian tersebut, melibatkan 927 orang guru di sekolah kebangsaan di Negeri Sembilan. Kita dapatkan mereka punya jantina, kemudian kita dapatkan bangsa mereka, dan kita dapatkan juga pengalaman mengajar guru-guru tersebut. Lokasi sekolah juga kita ambil kira, dan kita lihat kepada umur dan juga tahap pendidikan, lokasi tempat tinggal, dan juga akhir sekali adalah aliran pendidikan semasa mereka berada di sekolah rendah. Dan persoalan yang pertama, apakah tahap pengetahuan guru berkaitan mati budaya dari aspek integrasi isi kandungan, pembinaan ilmu pengetahuan, pedagogi saksama, pengurangan prejudis dan pemerkasaan budaya sekolah dan struktur sosial dalam kalangan guru sekolah kebangsaan di Negeri Sembilan. Okay. Dan ini adalah apakah tahapnya, kemudian pengetahuan. Kita melihat tahap pengetahuan, ya. Tahap pengetahuan guru berkaitan pendidikan mati budaya dari aspek kelima-lima aspek yang telah saya sebutkan tadi, dan berdasarkan kelima-lima aspek tersebut dapatlah kita lihat bahawa tahap pengetahuan guru-guru di Sekolah Kebangsaan di Negeri Sembilan, ya, terhadap 5 aspek tersebut adalah sederhana, dengan minnya adalah 4.226 dan sisihan piawaiannya adalah 0.490. Ya. Dan kalau kita lihat ini dari segi yang pertamanya adalah aspek pengetahuan guru berkaitan pendidikan mati budaya, ni ada 5. Ya, pengetahuan berkaitan integrasi isi kandungan, pengetahuan berkaitan pembinaan ilmu pengetahuan, pengetahuan berkaitan pedagogi saksama dalam konteks pendidikan mati budaya, pengetahuan berkaitan pengurangan prejudis, dan akhir sekali adalah pengetahuan berkaitan pemerkasaan budaya sekolah dan struktur sosial. Nah, apabila kita lihat kepada 5-5 ini dan bila dilihat, ya, kepada min keseluruhan kelima-lima aspek tersebut berada hanya pada minnya adalah 4.226 dengan sisian kawainya adalah 0.490, di mana setelah kita gunakan kita punya interpretasi tadi adalah pada tahap sederhana, kecuali bagi pengetahuan berkaitan pemeriksaan budaya sekolah dan struktur sosial adalah tinggi. Okay? Ini kita lihat kenapa ianya tinggi adalah berdasarkan kode 1, 2, 3, 4. Maaf, ya, ini kita kalau kita lihat ada 4 kenyataan yang kita dapatkan daripada guru. Pentadbiran sekolah yang memberi refleksi tidak terlalu menghakimi terhadap corak tingkah laku semua budaya dalam komuniti sekolah pada sederhana. Pentadbiran sekolah yang memupuk integrasi positif di kalangan kumpulan budaya yang pelbagai kita lihat sebagai tinggi. Dan kurikulum yang menyediakan peluang berterusan untuk semua pelajar membangunkan rasa diri yang lebih baik juga adalah pada tahap yang tinggi.
dan akhirnya mengajar pelajar bagaimana untuk bertindak ke atas masalah sosial yang memberi kesan terhadap kumpulan budaya dan etnik juga dilihat tinggi. Maka apabila kita lihat, ya, bila kita lihat kepada minnya, kepada empat-empat aspek aspek tersebut, kita lihat uh, ianya adalah aspek 5 ini adalah pada tahap yang tinggi. Okey. Dan kesimpulan daripada uh, topik saya ini adalah hasil kajian telah mendedahkan bahawa guru mempunyai pengetahuan yang tidak mencukupi tentang pendidikan multimedia. Mereka tahu tetapi tidak mencukupi. Ini adalah berdasarkan dapatan kajian yang menunjukkan bahawa tahap pengetahuan guru berkaitan pendidikan multibudaya secara keseluruhannya adalah pada tahap yang sederhana. Ia juga merupakan faktor utama dan tertinggi yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan multibudaya di sekolah dan sumbangannya juga dilihat sangat besar iaitu sebanyak 80.1%. Oleh itu, adalah perlu untuk menyediakan guru dengan latihan dalam perkhidmatan mengenai pendidikan multibudaya. Dengan cara ini, guru akan mempunyai pengetahuan penuh tentang pendidikan multibudaya dan mengatur persekitaran pengajaran pembelajaran bergantung kepada pendidikan multibudaya. Dengan itu, sekianlah saya punya pembentang pada hari ini. Terima kasih.